Okey, Assalamualaikum kelas. Jadi, hari ini kita akan sambung subtopik elektrostatik di bawah topik elektrostatik di bawah subtopik electric field. Okey, sebelum ni kita belajar berkenaan electric force. Okey, yang mana menggunakan Coulomb's law. Okey, sekarang ni kita sambung electric field pula. Okey. So electric field ni apa dia cakap? Electric field strength is defined as the electrostatic force per unit positive charge that acts at that point in the same direction as the force. Okay. So, macam mana kita nak dapatkan electric field ni? Kita kena bahagikan electrostatic force dengan positive test charge. Okay, Q0 ni adalah positive test charge. Okay, ataupun test charge je lah. Okay, so apa persamaan antara electric field dengan electric force? Okay, electric field juga adalah vektor kuantiti, yang mana kalau vektor ni electric field ada arah lah. Okay, sama macam force. Force juga adalah vektor kuantiti dan diambil kira arah lah. Okay, unit untuk electric field strength adalah Newton per Coulomb ataupun volt per meter. Okay, magnitude of electric field strength kita boleh dapat dengan bahagilah electrostatic force bahagi dengan modulus Q0. Modulus di sini bermaksud kalau test charge tu negatif, kita abaikan negatif lah. Kita hanya masukkan nilai dia saja tanpa mengambil kira negatif. Okay, dia mesti jadi positif juga untuk kita dapatkan electric field strength. So electric field strength ni F over modulus Q0. Okay. Yang ni dia pecahkan lagi lah. So yang ni adalah dia punya konsep dia bila kita masuk kepada formula. Kita tahu yang sebelum ni kita belajar force adalah Coulomb's law, KQQ over R squared. So nanti kita gantikan lah formula F ni bawa masuk ke dalam formula electric field tadi kan. Sebab electric field adalah F over Q0 kan. So masukkan F tu adalah KQQ over R. Therefore yang dalam kotak biru ni adalah formula yang telah dipecahkan lagi lah. Okay, so sama ada KQ over R squared ataupun pecahkan K tu kepada 1 over 4 pi E0 Q over R squared. Okay, Q besar di sini adalah point charge. Jadi kalau perhatikan dalam kotak biru ni dia guna Q besar lah. Sebab Q kecil ni dia dah cancel out each other kan dalam substitution ni. So Q besar ni adalah nilai point charge. Okay. Sedangkan kalau pakai formula yang atas ni, Q kecil ni adalah nilai untuk test charge. So jangan bertukar Okay, tengok formula mana yang awak pakai. Okay, so kita tengok sedikit nota yang diberi di bawah ni. Dia kata direction of the electric field strength depends on the sign of the point charge only. Okay. So, electric field strength ni dia ada arah kan. So, arah tu bergantung kepada apa? Arah untuk electric field bergantung kepada sign of the point charge. Maksudnya kalau sign point charge tu positif, arah electric field kita adalah keluar daripada point charge tersebut. Kalau negatif, arah electric field akan masuk. Okay. So arah dia bergantung kepada point charge sahaja. Sedangkan nota yang kedua dia bagi tahu kita direction of the electric force pula. Tadi field. Field tu E besar. Kalau force ni F. So dia berbeza Direction of electric force ni bergantung kepada both. Dia kata depends on both signs of the point charge and the test charge. Okay. So betul lah. Untuk kita dapatkan direction untuk force, kita kena tengok kedua-dua charge yang ada lah. Okay, kalau dua-dua positif, repel. Kalau satu positif, satu negatif, attract each other. So itulah sedikit
perbezaan di situ antara electric field dengan electric force. Okay. So di bawah ni dia lukis lagi kepada kita untuk menerangkan lebih lanjut berkenaan nota tadi tu. Okay, dia lukis kan figure 1.8 ni, point charge kita yang besar ni lah, yang Q besar ni adalah dinamakan sebagai point charge. So point charge kita di sini positive sign, nampak ni positive sign. Okey, jadi kalau positif mesti diingat dia punya direction dia keluar anak panah dia keluar daripada charge tersebut, point charge tersebut. Okey, jadi yang kecilnya titik ni adalah test charge. Test charge ni dia experience electric field tersebut. Okey, jadi dia bukan yang menghasilkan electric field tu. Electric field dihasilkan oleh point charge ni. Jadi dia merasai saja electric field tersebut. Jadi dia ikut je lah. Kalau point charge ni menghasilkan electric field yang keluar, jadi dia punya direction dia untuk test charge pun sama macam point charge juga keluar juga. Nampak ni. Okey, yang untuk Q kecil ni kan, dia hanya mengikut saja direction electric field yang dihasilkan oleh point charge. Okay, jadi test charge dia punya electric field dia pun sama keluar daripada charge tersebut lah. Okay, kalau force pula, kita tengok force masih di figure 1.8A. So kita tengok force yang warna biru ni. Okay, untuk kita tahu direction untuk force ni, kita kena ambil kira kedua-dua sign pada charge tersebut. Okay, so kita tengok dia punya sign untuk point charge adalah positif dan dia punya sign untuk test charge juga adalah positif. Jadi positif dia akan repel each other, menolak. Jadi that's why di test charge direction of force ni juga keluar ataupun ke kanan lah. Okay, sebab kedua-dua test charge dengan point charge adalah positif. Okay, jadi itu sebabnya. Okay, cuba kita tengok pula jika test charge kita negatif. Okay, tadi test charge kita positif, yang ni test charge kita letak dia sebagai negatif. Okay, inilah yang nota tu nak bagi tahu. Walaupun test charge kita ni negatif, tetapi direction of electric field yang warna merah ni, I besar ni, direction of electric field masih mengikut direction yang dihasilkan oleh point charge. Okay, sekarang kita berada di 1.8B, figure 1.8B. So kita tengok di sini point charge kita positif. Okay, jadi electric field yang dihasilkan oleh charge positif mesti keluar daripada charge tersebut. Okay, so kita tahu test charge ni apa? Test charge ni adalah charge yang experience. Dia yang masuk ke dalam region yang ada electric field, bukannya dia yang menghasilkan electric field. Okay, jadi dia kena ikut sahaja electric field yang dihasilkan oleh point charge. So point charge ni menghasilkan electric field keluar daripada charge dia lah, sebab dia positif macam tu lah direction dia. Jadi walaupun test charge kita ni negatif, dia tak ada efek apa-apa. Okay, dia punya direction of electric field dia masih ke kanan lah. Okay, keluar, maksudnya keluar sama lah macam point charge ni. Okay, sebaliknya electrostatic force mesti mengambil kira sign untuk kedua-dua point charge dan test charge. Okay, because of test charge kita negatif, dia tertarik ke arah positif. That's why direction of force kita ke kiri. Okay, nampak tak bezanya di situ antara electric field, arah electric field macam mana kita nak tentukan, dan arah electrostatic force macam mana cara kita nak tentukan. Okay, so dia tengok kena mahir lah supaya jawapan akhir nanti tak salah.
Okey, sekarang ni 1.8C, figure 1.8C dia ubah pula. Point charge kita negatif. Okey, point charge negatif. Apa jadi jika kita pairkan dengan test charge positif? Okey, di figure 1.8C, apa yang perlu awak perhatikan adalah direction of electric field, strength yang dihasilkan oleh point charge negatif. Kalau tadi direction of electric field, strength dia keluar kan. Kalau negatif dia masuk. Okey. Nampaknya dia masuk, dia menuju ke arah charge tersebut lah. Okey. So seperti 1.8B, test charge ni hanya experience sahaja electric field yang dihasilkan oleh point charge. That's why dia punya direction dia sama je lah. Kalau dia ke kiri, maka test charge juga electric field dia ke kiri lah. Okay. Direction untuk force mengambil kira kedua-dua side. Kalau point charge negatif, test charge positif, maka mereka akan attract each other. That's why force kita lukis dia menuju ke arah point charge lah. Okay, because dia attract. Okay, so kita tengok 1.8D. 1.8D, kalau test charge negatif, electric field strength, direction dia masih sama lah. Okay, ikut dia punya point charge masuk. Okay, iaitu ke kiri lah. Okay, sedangkan electrostatic force mengambil kira kedua-dua sign untuk point charge dengan test charge, maka kedua-dua negatif, jadinya force kita akan repel. Okay, that's why dia ke kanan lah. Okay, so saya harap boleh faham dia punya konsep direction of electric field dengan direction of electric force di sini. Okay, sebab kalau awak salah konsep, nanti awak salah lukis lah. Okay, kalau awak salah konsep, awak salah lukis. Jadi saya harap awak boleh hadam lah konsep ni. Okay, so apa lagi yang pentingnya? Lagi tak? Okay, so 1.2 sampai situ je konsep dia. Tapi bila masuk kepada soalan, kita mesti ingatlah bahawa electric field strength dia bila vektor dia ada arah. Jadi kalau benda-benda yang ada arah ni, soalan dia boleh jadi ada angle lah. Dia bukan straight line sahaja. Okay, dia bukan straight line. Macam force yang kita baca Coulomb's law tu lah kan. Dia tak semestinya dia susun charge tu in a straight line. Okay, dia boleh juga susun charge tu dalam keadaan segi 3. Okay, ataupun segi 4. Bila dia susun dalam keadaan segi 3 atau segi 4, electric field strength juga yang terhasil pada charge yang dia nak dalam soalan tu akan ada angle lah kan. Bila ada angle, kita kena expect lah soalan yang kita kena resolve komponen X, komponen Y. Okay, maksudnya akan ada construct table dan kira magnitude. Okay, sama macam soalan force. Okay, cumanya arah electric field strength itulah awak kena tahu lukis. Okay, so kita tengok contoh soalan. Okay, nombor 4 tu saya rasa dia direct saja, dia tak ada lukisan. Okay, so yang ni saya rasa boleh masukkan terus dalam formula F over Q naught sebab dia dah bagi kan. So tak ada masalah nombor 4. Nombor 5.
Okay. So nombor 5 kita kena lukis. Okay. Sebab apa? Dia bagi tahu 2 point charges. Maksudnya ada 2 charge lah kan. 2 charge. Satu positif 2 microcoulomb. Satu negatif 5 microcoulomb. Okay. Separated by distance 6 cm. So dia kata nak electric field strength at the midpoint. Apa maksud midpoint? Midpoint maksudnya kita andaikan test charge kita ni berada di tengah-tengah. Antara midpoint ni tengah-tengah lah. Antara charge 2 microcoulomb dengan negatif 5 microcoulomb. Okay, so soalan ni boleh kita bayangkan kita letak test charge kita di antara dua charge inilah. Okay, jadinya kita kena lukis arah electric field strength apa yang dirasai oleh test charge kita tu lah. Okay, so tadi kita belajar apa? Electric field strength direction depends on point charge kan. So kalau positif 2 microcoulomb ni, charge positif, electric field strength dia adalah keluar daripada charge tersebut. Okay. Sekejap, saya cuba draw supaya nampak. So sekejap. Okay. Katalah ni kita punya, katalah ni kita punya charge. Itu nombor 5 Sekarang kita tengok nombor 5. Okay, so ni charge kita. Ni dia ada charge. Okay, kemudian kita letak point charge kita ni dekat midpoint lah, dekat tengah-tengah ni. Okay, ni positif 2 microcoulomb. Ni negatif 5 microcoulomb. Okay, so kita lukis dahulu electric field strength yang dihasilkan, yang dirasai oleh test charge okay, daripada point charge yang positif ni. Okay, so kita tahu point charge ni menghasilkan electric field strength keluar daripada charge ni kan. Okay, so kita pun lukislah yang ni keluar. Okay, so kita namakan ni charge 1, ni charge 2 charge 2. Okay, so ni adalah electric field untuk charge 1. Electric field 1 kita panggil. Okay, kemudian tahu tak kenapa cikgu lukis ke kanan? Sebab electric field yang dihasilkan oleh point charge positif ni keluar kan, sebab dia charge positif kan, charge positif keluar. Okay, that's why cikgu ikut saja, cikgu ambil yang ni, cikgu letak dekat midpoint lah. Okay, sedangkan charge yang kedua ni adalah negatif. Okay, arah electric field untuk negatif charge adalah masuk tadi kan? Masuk. Jadi, kita kena ambil sahaja yang masuk ni letak dekat midpoint ni, dekat test charge kita. Okay. Sekejap, cikgu nak bagi nampak. Okay, so ni lah kita sambung ni kat sini. Ni adalah E2. Labelkan dia sebagai E2. Okay, jadi dekat midpoint ni dua-dua electric field kita ke kanan. Okay, boleh faham kita kena lukis electric field yang terhasil dekat midpoint lah, sebab soalan dia nak midpoint ni. Okay, so sekarang ni kita kena cari hasil tambah kedua-dua electric field ni lah. Okay, jadi kita kena tambah lah E2 tambah E1 dapat berapa. Itu konsep dia.
Dan pakai formula lah. E tadi apa? E tadi adalah KQQ pula. KQ over R squared, which is, okay, E adalah K Q besar over R squared kan. Okay. Q besar di sini adalah point charge. Okay, nilai point charge. 2 microcoulomb dengan 5 microcoulomb. So, ada dua lah E yang kita kena kira. Satu KQ yang melibatkan 2 microcoulomb. Satu KQ yang melibatkan negatif 5 microcoulomb. Dan kemudian kita tambahkanlah mereka berdua. Okay, boleh faham Okay, nombor 6 ni. Inilah yang saya katakan dia boleh susun charge awak dalam bentuk 4 segi ni, nampak ni. Q1, Q2, Q3, Q4 dalam bentuk 4 segi. Kemudian dia tanya kita apa? Electric field strength at the center. Ini bermaksud dia letakkan test charge tu dekat tengah-tengah ni. Okay, test charge kita dekat center. Apa yang test charge tu rasa E? Apa yang test charge tu rasa E dekat tengah ni? So, kita kena bayangkan apa yang dia rasai daripada electric field strength yang dihasilkan oleh kawan-kawan dia ni. Okay, so sekejap. Kita kena tahu so dia kata Q1, Q2, Q3, Q4 ni adalah charge positif iaitu positif 4 microcoulomb. So semuanya adalah positif lah. So positif semuanya keluar kan. Semuanya keluar lah. Keluar. Direction ni keluar kan. Electric field dia. Yang ni pun keluar. Keluar. Yang ni pun keluar. Yang ni pun keluar kan. Okay, tugas awak sekarang bila awak dah tahu electric field yang dihasilkan oleh keempat-empat ni keluar. Okay, awak namakan ni E1 Awak angkat je E1 ni. Okay, ibaratnya awak angkat je E1 ni. Sorry. Okay, awak letak sini E1 awak ni. Okay, cikgu guna pen lain nak bagi nampak. Letak je sini. Ni E1. Ni E1. Okay, kemudian awak angkat pula E2. Mana E2 ni? E2. E2 awak kan. Awak angkat E2 awak, letak dekat test charge ni. Okay. Ni E2. E2. Okay, begitu juga dengan E3 dan E4 lah. Okay, ni E3. E3. Dan ni E4 kan. E4. Okay, angkat mereka dan letak di tengah-tengah ni lah sebab soalan nak dekat tengah-tengah. So, ni akan jadi E3. 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 Ni E4 lah. Okay. So, bila kita dah siap lukis direction untuk E1, E2, E3, E4 dekat midpoint ni, dekat midpoint pula, dekat center ni. Jadinya kita nampak lah kat situ diorang ada angle, betul tak? Okay. So, tugas kita sekarang ni kena cari nilai angle tu lah pula berapa. Okay, faham So, ada banyak, ada few step lah kat sini. Kena cari nilai angle dulu pakai teorem Pythagoras. And then lepas dapat nilai angle, kita kena construct table lah. Okay, construct table, leraikan kepada x komponen, y komponen, dan cari nilai hasil tambah x komponen dan hasil tambah y komponen, and then cari magnitude.
Okay. So macam itulah. Cuba buat dulu Cuba buat nanti cuba fahamkan konsep. Tak tahu apa-apa boleh tanya cikgu Okay. So cikgu rasa itu dulu untuk hari ni. As long as awak boleh grab konsep, InsyaAllah awak boleh buat lah. Saya rasa. Okay, so thank you class.